Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Ustadz Bumi Yamin. Hari ini saya ingin membentangkan tentang sebab-sebab gugur hak hadana. Okey. Saya bagi tahu terlebih dulu sebab-sebab gugur hak hadana ni dia terpulang siapa yang dapat hak hadana, sama ada ibu dia ataupun bapa dia. Okey. Di sini dia ada sebab-sebab kenapa dia gugur hak hadana. Dia ada 5 sebenarnya. Okey, yang pertama saya terangkan terlebih dahulu, iaitu berkahwin dengan lelaki lain yang tiada pertalian nasab. Kedua, berkelakuan buruk. Tiga, pindah kediaman elak bapa ataupun ibu ziarahi anak. Empat adalah cuai ataupun menganiayai anak. Kelima adalah murtad. Okey. Saya fahamkan satu persatu di sini, iaitu berkahwin dengan lelaki lain yang tidak pertalian nasab. Pertalian nasab ni maksudnya anak tu dia tidak kaitan, contohnya si ibu dapat hak dana, dia kahwin dengan lelaki lain. Dia kahwin dengan lelaki lain yang bukan ibu ataupun bapa kandung daripada budak tersebut. Itu sebab gugur. Sini saya tidak tahu macam mana mau explain, tapi yang saya faham itulah yang si ibu ataupun bapa berkahwin lain yang bukan pertalian darah dengan anak tersebut boleh menyebabkan gugur hak hadana lah. Okey, yang kedua adalah berkelakuan buruk. Berkelakuan buruk ni contohnya si ibu ataupun si bapa yang mempunyai hak hadana, dia berkelakuan buruk di hadapan anak dia. Contohnya dia minum arak, dia merokok, dia melakukan maksiat dan segala macam yang berkaitan perkara buruk lah, yang boleh menyebabkan seseorang budak itu boleh terpengaruh lah ikut bapa dia ke atau mama dia. Itulah yang saya boleh difahamkan sini. Yang ketiga adalah pindah kediaman elak ibu ataupun bapa ziarah anak tersebut. Okey. Ini yang seperti kita tahu, contohnya ibu lah, selalunya ibu yang selalu dapat hak dana kan, sebab dia lebih berhak, dia lebih mengetahui anak dia lebih dalam daripada bapa dia. Okey. Bila seseorang itu menerima hak dana tersebut, dia tidak boleh sesuka-suka hati pindah kediaman, melainkan dia memberitahu pasangan dia tersebut, contohnya si ibu ataupun si bapa, dia bagi tahu yang orang pindah kediaman kerana kediaman tersebut sudah tidak bagus ataupun dan segala macam. Kalau dia terus secara mengejut bawa anak tersebut, dan di pola fikiran dia berfikir dia tidak boleh jumpa anak dia sebab kami sudah bercerai, buat apa dia mau jumpa. Itu dia boleh sebab gugur hak hadana juga, dan si suami ataupun isteri boleh menuntut hak hadana itu kembali, sebab seperti yang kita tahu, kalau selepas kita penceraian, anak yang belum berumur 18 tahun dia perlu ikut siapa yang layak untuk menjaga dia. Contohnya si ibu kah ataupun si bapa. Tapi selalunya ibulah yang menang kan, sebab ibu ni well known, tahu anak dia dengan lebih dalam. Tapi selepas penceraian juga mereka akan dibuat perjanjian. Contohnya si ayah dapat hak hadana, si ibu perlu datang menjenguk anak dia sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Itu terpulang pada budi bicara seseorang yang mendapat hak hadana tersebut. Okey, yang keempat adalah cuai, menganiayai anak. Okey, dia sudah dapat hak hadana ni, dia fight betul-betul dia mau dapat hak hadana ni, tapi at the end dia pukul anak dia, dia dera anak dia, dia tidak bagi makan anak dia, dia tidak menjaga kebajikan anak dia. Si suami ataupun isteri boleh memfailkan kes mahkamah tersebut kerana si ibu ataupun si bapa tidak menjaga anak dia dengan baik. Itu pun boleh sebab salah satu sebab gugur hak hadana. Okey, yang terakhir adalah murtad. Okey. Seperti yang kita tahu, dia berkahwin dengan orang Islam, dia pun Islam, suami dia pun Islam, tapi selepas dia bercerai, dia kahwin baru yang bukan beragama Islam dan dia keluar daripada agama Islam, which is murtad lah. Okay, when dia murtad, hak hadana tersebut boleh gugur. Dia contohnya anak tersebut boleh dikembalikan kepada bapa dia, sebab contohnya okay, let me senangkan lah. Okay, contohnya dia Islam, dia bukan Islam, but dia berkahwin dengan bapa si budak tu yang Islam, jadi dia ikut masuk Islam. Okay, when sudah diorang bercerai, si isteri murtad balik, dia keluar balik agama Islam, dia kahwin dengan lelaki lain yang
beragama dia sendiri itu Kristen. Jadi anak tersebut masih Islam. Jadi si bapa boleh menuntut hak anak tersebut kerana ibu telah melanggar salah satu peraturan daripada salah satu sebab gugur hak anak itu, iaitu dia murtad. Jadi si ibu tidak layak lagi untuk menjaga anak dia kerana anak dia beragama Islam, dan si ibu pun sudah melanggar 5 peraturan sebab-sebab hak gugur hak anak. Okey, itu je daripada saya. Sekian, terima kasih.